Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi-Go. Anda bersama saya, Ekram. Hari ini special sikit sebab kenapa? Hari ini kita ada buka baru di Kupi-Kupi-Go. Ahli keluarga baru yang ingin saya perkenalkan kepada goers semua. Nama dia Meli, orang dia comel. Dan saya yakin goers semua akan suka dengan Meli. Meli ni akan banyak membantu saya di dalam menyampaikan video-video fakta di Kupi-Kupi-Go sementara saya fokus dengan video-video yang lain termasuklah Kupi-Kupi Seram. Kalau kamu suka dengan Meli ni, dia akan banyak lagi keluar di video-video fakta yang seterusnya sebab ramai yang request untuk host perempuan. Jadi kita buat pembaharuan dengan Meli. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata? Kita teruskan video pada hari ini dengan Meli. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi-Go. Anda bersama saya, Meli Jen atau MJ, menemani anda kali ini. Hari ini saya ingin menceritakan tentang 5 penemuan rangka manusia kuno yang terkenal dan pernah menggemparkan dunia pada suatu ketika dahulu. Seperti di Malaysia, satu penemuan manusia kuno yang terkenal iaitu Perak Man. Melalui penemuan Perak Man ini, manusia sudah wujud di tanah ini sejak 11,000 tahun yang lalu, sekaligus menyangkal teori migrasi dari luar Taiwan yang mengatakan bahawa manusia hanya wujud di tanah ini pada 4,000 tahun yang lalu. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang 5 penemuan rangka manusia kuno yang ada di seluruh dunia. Perak Man. Perak Man merupakan rangka manusia kuno yang telah ditemui di Gua Gunung Runtuh, Lembah Lenggung, Hulu Perak pada tahun 1991. Penemuan rangka ini adalah hasil daripada ekspedisi dan penyelidikan oleh pelajar-pelajar dari University Sains Malaysia dan diketuai oleh pensyarah dorang iaitu Profesor Emeritus Datin Paduka Dr. Zuraina Majid, pakar arkeologi Malaysia yang pertama. Daripada ekspedisi ini, mereka telah menemukan rangka manusia yang tertua sekaligus membuktikan bahawa manusia ini telah wujud dan tinggal di kawasan itu sejak 11,000 tahun yang lalu. Selain itu, ketika rangka Perak Man ini ditemukan, ia menunjukkan bahawa dia adalah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 hingga 45 tahun dan mempunyai badan yang bongkok. Dia telah dikubur dalam posisi fetus seakan-akan seorang bayi dalam perut ibunya di mana kedua kakinya dilipat mencecah dada dan tangannya pula menggenggam berjenis-jenis daging. Dia juga dikebumikan bersama dengan lebih kurang 10 alat yang diperbuat daripada batu-batuan dan beribu banyak kerang sungai. Cara Perak Man dikebumikan ini mengundang spekulasi bahawa dia adalah salah seorang yang penting pada zaman itu. Ada juga yang mengatakan mungkin dia adalah seorang bomo kalau melihat kepada alat-alat yang dikebumikan bersama dia. Kini penemuan bersejarah ini diletakkan di Museum Arkeologi Lenggong dan dibuka untuk kunjungan dari para pelawat dan pelancong. 4. Pompeii Man. Seterusnya yang kita akan lihat adalah Pompeii Man. Penemuan kali ini pula bukan setakat rangka tulang tetapi satu tubuh penuh yang terpelihara seperti mumia di Pompeii. Menurut kajian, Pompeii Man adalah salah satu dari 2,000 mayat yang ditemukan di Pompeii semasa letusan gunung berapi Vesuvius yang ngeri di Pompeii pada sekitar tahun 79 tahun Masihi. Tapi apa yang membuatkan Pompeii ini jauh lebih terkenal daripada beribu mayat yang lain? Kalau kita tengok, posisi tubuh Pompeii Man ini agak aneh. Seolah-olah dia di pertengahan aktiviti yang kurang senonoh. Pada tahun 2017, seorang pengguna Twitter memuat naik gambar Pompeii Man ini dengan caption Masturbating Man Pompeii 79 tahun Masihi. Gambar Pompeii Man terus menjadi tular di sosial media pada ketika itu dan akhirnya menjadi bualan bahan jenaka. Walau bagaimanapun, beberapa ahli penyelidik mulai tampil untuk memberi penjelasan dan meleraikan pandangan serong dari pelbagai pihak. Menurut pakar ini, sebenarnya posisi badan Pompeii Man itu adalah disebabkan haba yang tinggi akibat daripada letusan gunung Vesuvius. Abu yang terlalu panas ini bukan sahaja memusnahkan seluruh kota Pompeii, tapi juga menyebabkan beribu penduduk di Pompeii pada ketika itu meninggal serta-merta sejurus selepas terdedah dengan keadaan suhu yang sangat tinggi ini. Tubuh mayat yang mengalami kejutan dari haba ini menyebabkan berlakunya pengejutan otot di mana keadaan ini menjelaskan sekali posisi aneh Pompeii Man. Kini kota Pompeii telah dijadikan sebagai salah satu tapak arkeologi dan dibuka kepada orang ramai yang ingin berkunjung dan melihat tinggalan di dalamnya selepas berlakunya episod letusan gunung berapi. 3. Tollern Man. Tollern Man mempunyai kisah di sebalik yang agak menyedihkan.
Pada tahun 1950 ketika orang kampung di kota Tholen, Denmark sedang mencari gambut sebagai bahan api, mereka menemukan Tholenman terkubur dalam keadaan tanpa baju dengan tali yang terikat di bahagian leher. Keadaan mayat Tholenman adalah dalam posisi fetus dan juga cukup terpelihara sehingga kan orang kampung Tholen pada ketika itu menyangkakan bahwa lelaki ini baru sahaja dikuburkan. Namun setelah kajian dibuat, rangka Tholenman ini sudah berusia lebih 2,300 tahun yang lalu. Anggaran usia Tholenman pada waktu kematiannya adalah sekitar 40 hingga 45 tahun. Rangka manusia ini juga dipercayai mati akibat didera dan menjadi bahan korban untuk acara ritual di mana aktiviti pengorbanan di kalangan orang-orang pagan pada ketika itu sudah menjadi satu kebiasaan norma. Sebelum waktu kematiannya, Tholenman diberi makan bubur, bijirin dan biji rami. Selain itu, penemuan ergot yaitu sejenis kulat dalam perut Tholenman memberikan spekulasi bahwa dia juga mengalami halusinasi di saat akhirnya. Wajah tenang Tholenman yang terpelihara ini juga memberi bayangan bahwa dia sudah pasrah dengan takdirnya dan seperti hanya menunggu waktu kematiannya sendiri. 2. Lucy. Lucy merupakan satu penemuan rangka tertua di Hadar, Ethiopia. Ia ditemukan pada tahun 1974 oleh Donald Johanson dan rakannya Tom Gray, lalu menamakan rangka itu sebagai Lucy. Agak menarik kerana nama Lucy yang diberi ini adalah sempena tajuk lagu penyanyi kumpulan The Beatles yang bertajuk Lucy in the Sky yang terkenal pada ketika itu. Melalui penelitian Donald dan rakan penyelidiknya, Lucy adalah golongan spesies hominid di mana dia mempunyai jari jemari yang agak besar dan panjang. Hasil penyelidikan itu juga mengatakan bahawa Lucy merupakan orang asli Afrika Timur yang wujud kira-kira 3.2 juta tahun dahulu dan boleh berjalan dengan tegak. Ada yang mengatakan bahawa Lucy adalah keturunan yang hilang yang boleh dikaitkan dengan teori Darwin tentang manusia yang kononnya merupakan keturunan mawas. Rangka wajah Lucy mempunyai tulang pipi yang agak besar dan lebar seakan-akan mirip wajah manusia dan mawas. Namun ketinggian Lucy hanya lebih kurang dalam 3.5 kaki saja dan mempunyai berat badan sekitar 27 hingga 29 kilo. Menurut pakar, puncak kematian Lucy juga adalah atas sebab yang semula jadi seperti terjatuh dari pokok pada usia muda. Kini rangka Lucy disimpan di Museum Negara Ethiopia dan masih seringkali digunakan oleh pakar penyelidik sebagai contoh dalam bahan kajian yang lebih lanjut. 1. Karabo. Rangka manusia seterusnya adalah sangat menarik di mana ia ditemukan oleh seorang budak lelaki yang berumur 9 tahun yang bernama Matthew Berger pada tahun 2008. Pada ketika ini, Matthew mengikut ayahnya Lee Rogers Berger, seorang ahli paleoantropologi yang juga seorang profesor di Wits University ke Cradle of Humankind South Africa untuk aktiviti penerokaan di sana. Pada awalnya, Matthew menemukan fosil yang pertama iaitu rangka bahagian tulang selangkai iaitu collarbone dan penggalian selanjutnya dilakukan dan menemukan lagi bahagian-bahagian rangka yang lain. Kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti usia rangka ini mendapati ia berusia 1.95 juta tahun yang lalu dan merupakan rangka seorang budak lelaki yang mempunyai umur lingkungan sekitar 9 hingga 13 tahun. Apa yang lagi menarik adalah hampir kesemua bahagian rangka tulang manusia ini berjaya ditemukan dan merupakan rangka manusia kuno pertama yang lengkap. Nama fosil ini diberi nama Karabo yang bermaksud jawapan dalam bahasa Setswana. Nama ini diberi oleh seorang pelajar berumur 17 tahun dari sebuah sekolah di Johannesburg dan dia sekaligus memenangi pertandingan memberi nama fosil itu. Penemuan ini sangat istimewa kerana rangka manusia kuno ini adalah jawapan kepada persoalan para penyelidik yang membuat kajian dalam paleoantropologi iaitu untuk memahami asal-usul manusia terawal di muka bumi ini. Fakta bonus, Graham manusia masa hadapan. Sedikit fakta menarik yang saya akan kongsikan adalah Graham yang dikenali sebagai manusia masa depan. Bukan robot dengan kuasa luar biasa, tetapi manusia buatan yang dibuat oleh seorang pakar ukiran, jurutera keselamatan jalan raya dan juga pakar bedah trauma iaitu Patricia Piccinini. Tujuan penciptaan Graham ini juga adalah sebahagian daripada kempen keselamatan jalan raya di Australia dan replika yang mampu mengatasi segala impak daripada kemalangan di jalan raya. Namun rekaan Patricia ini agak aneh, di mana bentuk badan Graham bukan seperti manusia biasa. Setiap bahagian badan
badan manusia ini sebenarnya mempunyai fungsinya tersendiri menurut Patricia. Graham mempunyai tengkorak yang jauh lebih besar agar mampu untuk melindungi bahagian otak semasa kemalangan. Struktur wajah Graham juga amat rata di mana bahagian hidungnya dikecilkan, kedua telinga yang diselaput dengan tisu-tisu yang tebal dan tanpa leher. Pengubahsuaian yang dibuat ini juga untuk mengurangkan trauma retakan di bahagian tulang-tulang wajah dengan adanya tisu yang tebal serta tengkorak yang cukup besar. Di bahagian tubuh Graham pula tidak seperti manusia biasa yang hanya mempunyai 2 puting, tetapi Graham mempunyai 12 puting dengan lapisan tisu di setiap satunya yang mempunyai fungsi untuk melindungi tulang-tulang rusuk semasa kemalangan. Dalam erti kata lain, puting-puting ini adalah beg udara kereta yang akan mengurangkan impak dari kemalangan. Kedua-dua lutut Graham pula mempunyai sendi yang boleh digerakkan ke setiap arah dan kulit di seluruh bahagian tubuhnya juga lebih tebal. Walaupun penciptaan Graham ini sepertinya mampu untuk mengurangkan impak kepada kecederaan yang lebih serius dalam kemalangan, namun pilihan kita sebagai manusia biasa adalah untuk berhati-hati sama ada sebagai pemandu, penumpang ataupun pejalan kaki sewaktu di jalan raya. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya anda suka dengan topik yang saya kongsikan sebentar tadi, sila like dan share kepada rakan-rakan anda. Dan sekiranya anda mempunyai topik yang ingin saya kongsikan pada video akan datang, sila komen di bawah. Apa-apapun itu saja daripada saya, MJ dari Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.